Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Selamat kembali bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi. Sebelum kita mengikuti berita pukul 9 pagi ini, kita bersama dalam segmen Bruset yang mana untuk edisinya pada hari ini, kita akan memperkatakan mengenai dengan keselamatan siber di bulan Ramadan. Edisi Ramadan. Ya. Dan Alhamdulillah bersama kita di sebelah pagi ini, Yang Mulia Puan Dayang Siti Nur Izwana binti Ayub, Cyber Security Brunei daripada Brunei Computer Emergency Response Team. Betul ya? Yes. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ini? Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat menjalani ibadah puasa buat Dayang Siti Nur Izwana ya. Terima kasih. Ini bukan kali pertama hadir ke studio Rampai Pagi ya? Bukan, ini kali kedua. Kali kedua. Sebelum ini memperkatakan mengenai dengan Sebelum ini mengenai cyberbully. cyberbully ya. Cyber. Untuk kali ini pula rasanya topik yang cukup relevan dan cukup penting untuk kita ni fahami juga. Hoax Keselamatan message. cyber. Message palsu. Hoax. Hoax. Hoax message. Hoax Hoax message. message lah ya. Message palsu, message berantai, sama ke tu? Kan sama lah. Kan sama, baik. Jadi Barangkali, kita ni belum lagi mengetahui ni Ya. apa sebenarnya yang akan disampaikan pada pagi ini. Jadi ada baiknya kita ni serahkan kepada Yang Mulia Puan Dayang Siti Nur Izwana untuk mukadimah ya, dan juga menerangkan lebih lanjut lagi lah mengenai dengan topik yang akan disampaikan di sebelah pagi ini. Terima kasih. Sebelum itu, selamat pagi. Selamat pagi. Dan selamat berpuasa kepada Tuan dan Puan dan juga orang-orang, para penonton di rumah. Pertama sekali, pihak Cyber Security Brunei ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput atas wawancara pagi ini dan juga membagikan kami peluang untuk bercakap, menerangkan mengenai isu-isu jenayah cyber. Topik kita ni pada hari ini unik sedikit mengenai jenayah cyber, tapi yang sering berlaku di bulan Ramadan. Unik ni. Di bulan Ramadan kan jadan ya? Selalunya Lebih bulan banyak. Ramadan. Selalunya banyak di bulan Ramadan lah. Ya. Jadi seperti yang telah pun dinyatakan, dimaklumkan, kita akan lebih huraikan berkenaan dengan message palsu. Mungkin dapat disentuhlah untuk mukadimah penerangan bagi topik kita hari ini. Okey. Baiklah. Jadi mengenai keselamatan cyber edisi Ramadan, ada 3 jenis maklumat palsu yang selalu tular di bulan Ramadan. Yang selalunya di Brunei Darussalam sendiri. Di negara lain jarang pulang tu. Jadi pertama sekali seperti yang dilihat di kaca skrin, spekulasi mengenai pengumuman penglihatan anak bulan. Ya. Ini anak bulan Ramadan dan juga anak bulan Syawal. Yang kedua, mesej mengenai restoran, harga buffet yang belum dikemas kini. Ini selalu tular juga. Dan yang ketiga, kandungan keagamaan yang tidak sahih. Seperti hadis-hadis palsu, mesej berantai, macam itu. Jadi seperti yang kita saksikan di kaca televisyen ini, inilah antara mesej palsu ataupun hoax message ya yang sering tular semasa di bulan Ramadan ini. Spekulasi mengenai dengan pengumuman penglihatan anak bulan, nampak tidak nampak, awal akhir, sama juga kita ni dengarkan daripada yang Arif Radio ya. dan TV, betul. Dan mesej mengenai dengan senarai restoran, harga buffet yang belum dikemas kini, ini ada saya menerima. Saya sendiri menerima dan saya sendiri memerhatilah di mana agak-agaknya restoran atau tempat makan yang boleh dikunjungi. Tetapi kita tidak tahu benar ke tidak harga yang dinyatakan di sana. Betul. Dan memang ada dialami juga harta saya sendirilah ya, apabila harga sekian-sekian tapi sudah di sana berubah. Ini yang mungkin antara maksudnya tu, harga yang tidak dikemas kini. Tidak dikemas. Dan perkara ketiga, kandungan mesej keagamaan yang tidak sahih ni perlu kita berhati-hati. Betul. Baik. Untuk berikutnya kita ingin mengetahui ni, mungkin ada beberapa contoh spekulasi mengenai dengan pengumuman anak bulan macam mana? Baiklah. Jadi pengumuman anak bulan ini seperti yang kami lihat arah kaca skrin, ada contoh yang saya terima 2-3 hari yang lalu. Jadi di sini arah kaca skrin tersebut menunjukkan mesej. Katanya keputusan bulannya sabit kelihatan di bandar. Tapi sudah di-download gambar itu rupanya Tugu yang di Taman Mahkota Jubli Emas. Betul. Baik, kita saksikan
ini mesej yang Puan Izwana terima sendiri ya. Ya. Anak bulan kelihatan. Oh, tapi- Sekali rupa-rupanya tugu yang di Di Taman Mahkota. Taman Mahkota. Eco Corridor. Jadi mesej di bawahnya juga sama juga, katanya awal-awal katanya anak bulan kelihatan, tapi sudah tu di bawahnya lagi Indatia kelihatan. Jadi kalau kita ni lihat jamnya lah, kalau nampak lah, jamnya sebelum pengumuman rasmi Dilakukan. kami orang menerima spekulasian ya. Jadi selalunya mesej-mesej ni tular semasa melihat anak bulan. Baik, itu antara contoh pertama berkenaan dengan spekulasi pengumuman anak bulan, dan mungkin juga ada tambahan lain ni daripada maklumat tersebut ni. Baik. Ya. Seterusnya mengenai dengan senarai restoran. Ya. Ya, jadi senarai restoran ni kalau kita ni lihatlah arah mesej tersebut, ia ada nama restoran, nombor telefon Ya. dan juga harga. Selalunya harganya untuk orang dewasa ataupun kanak-kanak. Tapi mesej ni ia tular setiap tahun. Sama. Sama saja. Harganya pun indah dikemas kini. Ya. Jadi kalau dilihat benar-benar ada salah beberapa kedai tutup sudah. Tidak beroperasi. Ya, tidak beroperasi lagi. Dan juga kalau kita ni menerima mesej money, Ya. kami boleh pakai Ya. sebagai apa ni orang Guideline. panduan. Tapi kalau boleh kami telefon balik. Betul. Telefon balik kedai tersebut. Dan Hubungi kembali restoran tersebut untuk mendapatkan detail yang lebih betul lah. Dan Ya. juga untuk reservation, sebenarnya kita ni perlulah menelefon kan. Iya, Untuk betul tu. memastikan. Jadi ini bukan mesej yang saya terima. Saya terima lebih panjang dan juga padat ya. Ada kolom lagi. ada tu katanya di bawah sekali read more. Bukan lagi tu. Baik ya. Baik. Ini antara yang tular di bulan Ramadan juga. Jadi untuk kesahihan kita sarankan untuk anda berkunjung terus ke restoran tersebut ataupun menghubungi pihak-pihak berwajib inilah ya. Ya. Dan juga seterusnya mesej berunsur keagamaan yang tidak sahih. Ya. Jadi mesej berunsur keagamaan yang tidak sahih selalunya mengandungi hadis-hadis yang palsu. Jadi mesej ini selalunya di penghujung mesej tersebut. Jika kamu Jika kamu bukan semata katanya boleh hantarkan kepada 10 orang. insya-Allah sekian-sekian. Sekian-sekian. Mesej berantai lah. Jadi kalau menerima mesej ni kita ni mesti was-was. Kalau si pemberi mesej ni niatnya untuk menyebarkan ilmu. Betul? Tapi kita ni mesti was-was. Ilmu yang disebarkan itu lurus ke indah. Sahih kan? Jadi kalau kita ni ingin mengetahui lebih lanjut benar ke tidak segala mesej-mesej ni, kita ni boleh agar laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan. Di sana mengandungi hadis-hadis yang sahih. Yes. Dan juga kalau masih tidak pasti, kita ni boleh merujuk kepada seperti Kementerian Agama, Kementerian Agama, imam di masjid Betul. ataupun segala ustazah yang berdaftar bertauliah. Ya. Ya, baik ya. Kalau saya lihat mesej yang diterima ini, barang siapa puasa 7 hari katanya maka ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Barang siapa puasa 8 hari maka dibuka pintu 8 syurga. Jadi ini adalah sangat mengelirukan Meragukan, ya. meragukan. Boleh menyesatkan. Boleh menyesatkan juga ya. Jadi berhati-hati dengan mesej-mesej sedemikian. Ya. Memanglah ya di bulan Ramadan ini kita ni ingin beramal, Ya. ingin berbagi ilmu ya, menyampaikan sesuatu yang kata orang memberi kemanfaat kepada yang lain. Tetapi jika dirasakan ragu-ragu, kadang-kadang imbalannya itu terlebih besar daripada amalan yang kita ni lakukan. Katanya haram neraka baginya jika ani. Itu keterlaluan agaknya ya. Jadi perlu kita ni Perlu timbang timbang balik juga sebenarnya apa yang Tani terima tu, dan kalau sudah menerima, saya percaya langkah bijaksana adalah untuk menyimpan untuk diri sendirilah, bukan untuk ditularkan lagi. Tetapi bagaimana pula dari segi kesan apabila kita ni menerima mesej-mesej palsuan ni? Jadi kesan-kesan jika kita ni menerima mesej-mesej yang palsuan ya, salah satu kesannya ialah boleh menyebabkan orang ramai merasa cemas ataupun panik. Yang kedua, boleh menyebabkan penyebaran maklumat yang tidak sahih dan tidak betul kepada orang ramai. Ya. Jadi untuk pengetahuan BIS kita dan para penonton di rumah, ada Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 Seksyen 34, iaitu
Sesiapa yang sama ada menggunakan lisan atau tulisan atau menggunakan sebarang cara menyebarkan laporan yang salah atau membuat kenyataan yang salah menyebabkan ketenteraman awam terganggu boleh dipenjara 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000. Ya. Ya. Ini ada akta, ada Ada perundangan akta, ya. telah pun ditetapkan. Kalau kita melihat juga situasinya beberapa hari kebelakangan ini, dan bukan itu antaranya tu 3 contoh jenis mesej palsu yang lazim berlaku di negara Brunei Darussalam. Belum lagi mesej harga daging naik, ayam stok ayam dah cukup, telur dan seumpamanya. Ya. Ada lagi isu baru yang rasanya baru beberapa hari ini ada berkenaan dengan kurma. Itu kan? Yes. Jadi tani perlu hati-hati. Ya. Sebelum kita ni menularkan perkara tersebut, fikir 2-3 kali ya. Jadi mungkin juga untuk akhirnya ada sebarang nasihat dan juga saranan daripada puan lah apabila kita ni menerima hal atau maklumat-maklumat sedemikian. Ya. Jadi ada langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil dan yang disarankan berpandukan dengan amalan terbaik ataupun best practice. Seperti berikut. Pertama sekali iaitu pastikan mesej diterima adalah dari sumber yang sahih. Salah satu mesej yang orang selalu terima lah, katanya ada roadblocknya di highway. Sudah diagak highway itu nada kosong. Jadi kalau boleh masa ni ada aplikasi kan yang boleh melihat di mana roadblock apa. Jadi pastikan sumber kami yang sahih lah. Yang kedua, berhati-hati apabila menerima mesej terutamanya yang mengandungi pautan link. Selalunya hoax message kalau yang bulan Ramadan ini jaranglah ada link. Tapi selalunya hoax message ni kalau ditekan link itu rupanya ia bawa kami ke phishing, phishing website. Yang ketiga, periksa media seperti foto dan video mesej dengan teliti. Katanya selalunya mesej ni terjadi di Brunei. Sudah dilihat lessennya itu dari negeri lain. Macam itu. Yang ketiga, fahami bahawa yang ketiga, pastikan mesej yang diterima tidak kelihatan mencurigakan, macam salah spelling ke macam tu. Yang seterusnya, fahami bahawa foto, rakaman audio dan video dapat diedit atau diubah untuk menyesatkan kita ni. Lurus Photoshop lah tu kiranya. Photoshop, ya. Seterusnya, pastikan mesej yang diterima kami teliti dulu sebelum dihantar atau forward kepada yang lain. Kalau arah WhatsApp, kalau mesej itu di forward, ada tu dia cakap nampak forwarded. forwarded. Jadi kami tahu bukan orang dari orang itu kan. Dan last sekali, fahami bahawa berita palsu sering dijadikan bahan viral. Jadi itulah ya antara motif mengapa berita-berita palsu itu ditularkan ya, mungkin saja untuk menjadikan bahan viral ya, ataupun mengganggu ketenteraman awam. ketenteraman orang ramai ya. Jadi siapa yang patut dipersalahkan ni jika berlakunya mesej tularan ni? Kalau itu ataupun mungkin di mana boleh untuk mendapatkan bantuan, umpamanya lah kan mau tahu dari mana sebenarnya sumber asal. itu complicated sedikit lah. Tapi kalau kita ni menerima mesej tersebut, kami dah pasti dari mana kan, jangan di forward. Kalau boleh di delete. Jadi orang ramai yang ingin menghubungi mungkin Brussert ya ataupun Cyber Security Brunei ini untuk mendapatkan sebarang nasihat ataupun bantuan macam mana? Jadi Brussert boleh dihubungi melalui email, iaitu reporting@brussert.org.bn. Boleh ditelefon juga 245-8001. Ini 24 jam ni telefon ni. WhatsApp boleh juga sekiranya kita akan melihatkan screenshot. WhatsAppnya arah 7170 666 7170 766. Jadi sebenarnya screenshot ya, screenshot segala gambar-gambar message, viral apa itu ini boleh dihantarkan ke sana dan mereka boleh memeriksa macam mana. Ya. Boleh diadukan lah. Ya, pasal kadang-kadang hoax message ada mengandungi link kan. Jadi kami berguna link itu. Jadi kalau boleh forward message itu arah kami dan kami boleh menganalisa lagi. Ya, betul. Ya. Jadi boleh juga melayari laman sesawang rasmi ya. Pihak Brussert ada inisiatif mengenai kesedaran cybersecurity, iaitu di www.secureverifyconnect.info. Sana ada banyak maklumat lagi lah.
Baik. Jadi banyak rasanya setiap 2 minggu kita dibawakan segmen Bruset ini, setiap daripadanya membawakan topik-topik yang cukup penting, yang ada kesesuaiannya dengan cara kehidupan kita di masa ini ya, cukup terkait rapat. Jadi perlu tambahkan pengetahuan BIS kita lah, macam mana BIS kita menyelamatkan data BIS kita, maklumat peribadi BIS kita yang ada di handphone umpamanya. Jadi ini antara topik-topik yang diketengahkan ni. Ya. Baik, apapun terima kasih kita ucapkan pada Puan Izwana. Kesempatan yang kita bawakan memberikan penerangan lagi berkenaan dengan maklumat palsu ataupun hoax messages yang sering saja kita ni terima di musim perayaan Ramadan dan juga Syawal ya. Betul ya. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.